Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muaz bin Abdullah, S46360, pelajar sarjana muda kaunseling tahun akhir, sedang menjalankan satu kajian berkaitan dengan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu 18 tahun dalam pembuatan keputusan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pedu, Padang Terap, Kedah. Tujuan video ini dijalankan adalah untuk pembentangan hasil secara keseluruhan kajian yang dijalankan. Untuk pengetahuan, penyelia yang banyak membantu dalam usaha saya menyiapkan kajian ini adalah Dr. Raba'atun Adawiyah atau Robiah Muhammad Yusof, dan dibantu oleh Dr. Fazliatun Ramli. Baik, saya akan teruskan dengan pembentangan berkaitan dengan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu berusia 18 tahun dalam pembuatan keputusan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pedu, Padang Terap, Kedah. Tujuan kajian ini dijalankan bagi meneroka faktor-faktor yang mempengaruhi individu berusia 18 tahun dalam pembuatan keputusan. Umum mengetahui dan saya kira semua sedar bahawa pada saat ini, pada ketika ini saya belum pernah berjumpa mana-mana kajian yang dilakukan berkaitan dengan pembuatan keputusan melibatkan individu berusia 18 tahun. Mostly kita dengar mesti kita dengar kajian-kajian yang berkaitan dengan pembuatan keputusan ini melibatkan individu-individu atasan, pemimpin, pihak penguasa, top management dan sebagainya. Namun kajian ini kita memfokuskan kepada individu berusia 18 tahun. Sebab jarang, bahkan belum pernah ada kajian yang menyentuh segmen 18 tahun seperti ini. Jadi saya suka untuk menimbulkan permasalahan kajian di mana seperti yang disebut sebentar tadi, iaitu belum pernah ada ataupun dijumpai kajian yang berkaitan dengan soal fokus utamanya kepada individu 18 tahun. Dan kalau kita lihat pada objektif kajian ini, yang pertamanya adalah bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi individu berusia 18 tahun dalam pembuatan keputusan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah pembuatan keputusan dari aspek pendidikan, pekerjaan dan kepimpinan. Dan objektif yang kedua adalah kita ingin mengenal pasti apakah faktor dominan di antara faktor-faktor yang kita kenal pasti tersebut. Dan seterusnya, kita mahu mengenal pasti apakah ataupun tingkah laku mengundi ataupun voting behaviour dalam kalangan individu 18 tahun. Saya selitkan voting behaviour ini adalah untuk kita melihat bagaimana individu ini apabila kita nak relatekan dengan objektif yang keempat, iaitu kita nak mengenal pasti apakah ada hubungan yang ketara di antara tingkah laku mengundi itu dengan faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam pembuatan keputusan. Itu adalah objektif yang keempat. Jadi kalau lihat kepada persoalan kajian pula, ialah satu persoalan-persoalan bagi menjawab kepada objektif yang dijalankan, kajian yang dijalankan. Jadi satu teori diguna pakai dalam kajian ini iaitu teori perkembangan yang dipelopori oleh Erikson, di mana beliau berpandangan bahawa ini fasa umur 12 tahun hingga 18 tahun yang melibatkan fasa identiti melawan kekeliruan, di mana beliau berpendapat bahawa akan berlaku krisis dalam diri individu pada usia ini
yang bukan hanya disebabkan oleh diri mereka semata-mata, tapi disebabkan oleh juga sekeliling, faktor sekeliling, persekitaran. Boleh jadi disebabkan oleh faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, teknologi dan sebagainya. Namun kalau mereka berjaya mengatasi krisis pada peringkat ini, mereka akan membina satu identiti dan personality yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dan timbul persoalan, kenapa individu 18 tahun kajian ini dijalankan? Pada saya, perlu untuk dijalankan kajian berfokuskan individu 18 tahun kerana adalah ini satu fasa umur remaja yang mana mereka berhadapan dengan situasi memilih dan perlu untuk membuat keputusan. Dan umur ini adalah satu umur transisi daripada zaman kanak-kanak pada zaman remaja, zaman dewasa, yang mana penuh dengan cabaran, tekanan jiwa yang terpaksa dilalui. Mungkin saya boleh cerita kepentingan kenapa persoalan ataupun kajian ini dijalankan sebentar lagi, dan kenapa pembuatan keputusan yang dipilih sebagai tajuk kajian ini. Kerana pembuatan keputusan sangatlah penting dalam diri individu, dan ia menjadi satu normalisasi dalam kehidupan setiap individu di dunia ini. Setiap orang diberi pilihan sama ada A ataupun B dan perlu untuk membuat keputusan di antara pilihan tersebut dan sentiasa bertanggungjawab dengan keputusan dan pilihan yang dibuat. Jadi saya sebutkan sebentar tadi berkaitan dengan kepentingan kajian. Kepentingan kajian adalah bagi mengisi kekosongan kajian ilmiah, yang mana saya kira belum pernah ada kajian ilmiah yang berkaitan dengan pembuatan keputusan melibatkan individu umur 18 tahun di kawasan Dun Pedu Padang Terap Kedah. Itu yang pertama. Yang keduanya, mungkin ia boleh memenuhi tuntutan semasa. Di Malaysia ini kita jarang menemui kajian-kajian seperti ini, tapi di luar negara kita dah ada banyak kajian-kajian yang melibatkan individu berusia 18 tahun berkaitan dengan making decision dan sebagainya. Ini bukan satu perkara yang perlu dipandang ringan, tapi perlu diambil berat dengan sepenuh tanggungjawab. Dan mungkin juga bila saya nak relatekan dengan umur remaja ini, mereka melalui zaman transisi daripada zaman kanak-kanak hingga ke zaman remaja dan penuh dengan cabaran dan tekanan. Dan mungkin dengan kajian ini sedikit banyak boleh membantu mereka sebagai satu corak asas bagi mereka menentukan gaya pembuatan keputusan pada masa akan datang. Dan kalau boleh saya kongsi di sini, di mana bahagian bab 2 sorotan literature, saya telah pun memberikan detail berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, kepimpinan dan voting behaviour lah, lebih terperinci. Dalam bab 3 kita berbincang soal metodologi kajian. Bagaimana dalam bahagian ini sangat penting yang melibatkan analisis data-data yang digunakan, kaedah kajian yang kita menggunakan kaedah kajian kuantitatif, di mana set soal selidik diedarkan kepada responden seramai 68 orang responden dijadikan responden bagi kajian ini. Lokasinya seperti yang saya maklumkan adalah di Dun Pedu, Padang Terap, Kedah. Lokasi ini dipilih atas dasar atas dasar sebagai kajian awal, satu tempat luar bandar. Ini sebagai satu kajian ilmiah yang jarang sekali dibuat di kawasan luar bandar seperti di Dun Pedu. Seramai 68 responden, iaitu populasi yang melepasi anggaran penentuan saiz sampel berdasarkan jadual Craig Morgan 1970, mana beliau tafsirkan bahawa untuk dapatkan populasi 60 orang perlukan sampel seramai 52 orang, dan kajian ini telah mendapat 68 orang. Dan instrumen yang digunakan adalah Decision Style Scale DSS daripada Hamilton et al. 2016. Dan kita juga ambil demografi responden dari segi bangsa, agama, tahap pendidikan, status dan sebagainya. Dan data dianalisis menggunakan SPSS untuk kita melihat skor mean, peratusan, frekuensi dan correlation, dan ditafsirkan dalam bentuk jadual, dan kita tafsirkan dalam bentuk ayat lah untuk kita melihat dengan lebih mudah. Dan dari segi dapatan kajian, kita cerakinkan data satu persatu
mengikut jadual dan sebutkan frekuensi serta peratusan bagi setiap soalan. Soalan demografi, soalan item rasional, dua item yang diguna pakai yang disebutkan dalam Decision Style Skill DSS adalah item rasional dan item intuitif atau kesedaran, bagi kita melihat elemen-elemen ini yang memberi pengaruh dalam pembuatan keputusan dari aspek pendidikan, pekerjaan dan kepimpinan. Dan kita lihat juga tingkah laku mengundi. Menjawab kepada persoalan kajian dan memenuhi objektif kajian, dapatan kajian yang kita jalankan inilah. Dan dalam bab 5 ataupun bab terakhir dalam pembincangan dan cadangan serta rumusan ini, objektif yang pertama diceritakan secara details berkaitan dengan item rasional dan item intuitif ataupun kesedaran secara mendalam satu persatu. 5 soalan dan 5 soalan kita lihat frekuensi dan peratusan setiap soalan. Ini memenuhi tuntutan objektif yang pertama, dan bagi memenuhi tuntutan objektif yang kedua, telah dilakukan perbezaan di antara item intuitif dengan item rasional. Kita lihat bahawa skor min bagi kedua-dua item iaitu rasional dan intuitif, dan kita nak lihat apakah faktor yang dominan di antara kedua-dua ini yang mempengaruhi pembuatan keputusan individu tersebut. Hasil analisis SPSS menunjukkan skor min rasional adalah 22.21, manakala intuitif ialah 17.7. Bermakna skor min bagi rasional adalah paling tinggi. Makna kata item rasional adalah paling dominan dalam mempengaruhi individu 18 tahun dalam pembuatan keputusan dalam aspek pendidikan, pekerjaan dan kepimpinan. Dan seterusnya, bagi menjawab objektif yang ketiga, kita melihat gaya atau tingkah laku mengundi. Ceritakan berdasarkan dapatan data bagi setiap soalan, 15 soalan yang berkaitan dengan voting behaviour, dan dianalisis satu persatu. Kita lihat peratusan dan frekuensi setiap persoalan. Dan bagi memenuhi objektif yang keempat, korelasi ataupun hubungan di antara item rasional dengan tingkah laku ataupun intuitif dengan tingkah laku. Apabila dianalisis, nilai korelasi person kita ambil, nilai R-nya adalah bagi item rasional dengan tingkah laku adalah 0.13, iaitu nilai korelasi pada tahap yang kecil, tahap yang kecil. Dan jadi bermakna kata data menunjukkan bahawa tiada hubungan yang signifikan di antara item rasional dengan tingkah laku mengundi. Namun kalau kita lihat item intuitif dengan tingkah laku mengundi, nilai R adalah kosong ataupun korelasi person bagi item intuitif atau kesedaran adalah 0.32. Dan ini jelas menunjukkan bahawa data berada pada aras sederhana, 0.01 significant to tail. Jadi bermakna terdapat pertalian pada aras sederhana secara positif. Jadi data ini jelas menunjukkan bahawa ada hubungan yang signifikan di antara item intuitif dengan tingkah laku mengundi. Jadi menjawab soalan yang keempat, maka di sini dapat disimpulkan bahawa apabila tinggi kesedaran atau intuitif seseorang terhadap sesuatu perkara dalam pembuatan keputusan, maka akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku mengundi seseorang, iaitu individu berusia 18 tahun. Jadi itulah video pembentangan bagi kajian yang saya jalankan, iaitu kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu berusia 18 tahun dalam pembuatan keputusan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pedu Padang Terap, Kedah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.